إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita pada pagi ini untuk meneruskan lagi perbincangan kita dan perbahasan kita berkenaan dengan usulul fiqh. Dan Alhamdulillah juga kita telah pun sampai kepada perbincangan an-nasakh, pemansuhan pada muka surat yang ke-45. Okey. Nah, kita teruskan dengan definisi an-nasakh dari sudut bahasa Arab ialah penghapusan dan pemindahan. Okey. Dan dari sudut istilah pula ialah pemansuhan hukum satu dalil syarak atau lafaznya dengan satu dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Penjelasan lanjut, maksud pemansuhan hukum ialah pertukaran hukum dari wajib kepada mubah atau mubah kepada haram dan seumpamanya. Diubahkan satu hukum kepada hukum yang lain, bukannya dihilangkan langsung, tidak. Okay, daripada 5 hukum yang ada tu diubah. Okay. Kemudian pemansuhan hukum, terkeluarlah hukum yang gugur disebabkan ketiadaan syarat atau kewujudan mani'. Syarat tu syarat dalam masa kita, dan mani' ialah penghalang. Contohnya ialah kewajipan zakat gugur apabila harta kurang daripada had tertentu. Kewajipan salat gugur disebabkan kewujudan haid. Ini semua tidak dinamakan nasakh. Okey, so kita bezakanlah. Ada hukum yang berubah tapi bukan nasakh. Dia berubah hukum kerana tak cukup syarat ataupun kerana ada penghalang. Okey, syarat mungkin cukup, tapi bila ada penghalang tak boleh nak lakukan solat. Okey. Dan perkara ni penting untuk seseorang hakim, sama ada maksud hakim itu ialah pemerintah ataupun maksud hakim itu ialah qadhi. Okey, pemerintah dan juga qadhi, mereka perlu melihat kepada perkara-perkara ni. Sebab tu kadang-kadang kita akan dapati satu soalan jawapannya berbeza. Pernah tak jumpa soalan yang sama tapi jawapan berbeza tentang hukum? Misal dengar Ramadan baru ni, tak baru lagi lah kot rasanya kan. Ramadan baru ni ada, biasanya akan wujud perbincangan berkenaan dengan sentuh ataupun cium ataupun kucuk isteri. Apa hukum dia? Bila ada seorang yang datang bertanya kepada Nabi SAW, boleh tak saya kucuk isteri saya semasa berpuasa? Nabi kata tak boleh. Datang seorang lagi, soalan yang sama, Nabi kata boleh. Kenapa? Kerana perbezaan situasi orang yang bertanya. Okey. Jadi bila kita tengok, kalau nak kaitkanlah dengan syarat dengan mani' ni, syarat dengan mani', mungkin orang yang muda tu, dia apa dia? Macam mana kita nak sebut sini kan, orang yang tua tu dia dibenarkan kerana tak ada masalah untuk dia mengawal dirinya. Manakala yang muda ni tak dibenarkan kerana wujud masalah, iaitu kemungkinan besar dia tak boleh kawal diri dia. Okey, mungkin boleh kaitkan kat sinilah dengan sama ada syarat ataupun mani'. Faham tak? Kan, saya cuma nak klikkan tu, kena kalau mani' tu macam mana? Penghalang kan. Okey, dibenarkan. Okey, dia dibenarkan kerana faktor usia, yang mana dengan usia tu biasanya syahwatnya kurang. Okay, jadi bila yang muda tak dibenarkan kerana ada mani', ada benda yang menghalang daripada mengeluarkan jawapan boleh. Apa dia? Faktor usia tadi lah, kan? Lebih kurang begitulah. Begitu juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ardah, bila dalam satu
tahun yang dinamakan sebagai Amul Maja'ah, tahun kelaparan, kebuluran. Pencuri yang mencuri disebabkan kebuluran tak dihukum potong tangan. Kenapa? Sebab dia lapar. Maknanya kalau ada cuba kaitkan dengan ni. Cuba kaitkan dengan ni. Syarat ataupun maniat. Kalau lapar, ada je pencuri yang lapar sekarang ni. Kebuluran ada je yang pencuri kebuluran. Cuba kaitkan dengan benda ni. Okey. Memang dia kebuluran, tapi macam ni, kenapa Omar tak laksanakan? Sesuatu yang dicuri cukup syarat. Cukup syarat. Maksudnya curi ni dia bukannya kita letak iPhone kat sini, iPhone tu dicuri, itu bukan curi kan? Curi ni letak di tempat yang selamat, yang memang tempat untuk simpan, lalu orang ambil. Okey, kalau letak sini orang ambil, nama dia ikhtilas, nama dia copet ke apa dia panggil, ambil. Namanya ambil dengan laju lah, ikhtilas dalam bahasa Arab. Hukum dia lain sikit. Okey, dan seterusnya lah. Kalau dilakukan dengan mewujudkan perasaan takut, namanya ialah hirabah. Kan, hirabah ni macam apa bahasa kita, samun dengan curi lain. Sama tak hukum sama dengan hukum curi? Apa hukum ni? Apa beza dia? Apa hukum? Bukannya apa perbuatan memang berbezalah. Kan, mencuri ni kita tak tahu, tiba-tiba hilang. Tadi letak kat sini elok-elok tu dengan kunci apa semua hilang. Itu namanya mencuri ataupun dicuri. Tapi kalau samun ni memang dia letak dalam handbag, tapi dalam keadaan menyebabkan ketakutan. Bukan saja orang yang disamun tu, tapi sekeliling itu pun semuanya akan akan merasai ketakutan. Sama tak hukum dia? Hukum maksudnya hukuman, sama tak? Apa beza dia? Silang apa? Kalau hirabah banyak, dia boleh dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Kalau potong tangan kanan, potong kaki kiri. Ataupun boleh yuqattalu, boleh dibunuh, ataupun disalib, ataupun dibuang negeri. Tengok pada tahap tu lah. Yang tahap ni bukan kita. Tengok tahap yang nak tentukan tu ialah qadhi. Sebab tu nak jadi qadhi bukan senang. Nak hukum, nak potong tangan apa semua ni kan, bukannya potong je lah kan. Yang ni tak payah potong. Ni kesian tengok muka dia. Yang ni muka memang muka jahat. bukan masalah muka tu. Masalahnya ialah apa hukum dia buat, situasi semua tu dipanggil qarinah. Qarinah barulah dikeluarkan hukum yang berpatutan, yang sama. Okey. Jadi Umar bin Al-Khattab, khalifah yang kedua radhiyallahu anhu wa ardhah, tidak melaksanakan hukuman potong tangan bagi pencuri yang mencuri di tahun kelaparan tu, bukan kerana syarat tak cukup, tetapi wujudnya mani', penghalang. Penghalang itu ialah kebuluran. Itu macam cara usuli ataupun cara orang usul fiqh nak mengeluarkan hukum tu. Okey, bukan kerana dia apa? Kerana dia lapar, kerana kebuluran. Okey, tapi kalau kebuluran, macam mana dari sudut hukum usul fiqh tu, macam apa nama, kaedah yang formula yang menjadikan dia tak boleh dipotong tangannya. Kaedahnya ialah yang ni, wujudnya mani'. Okey. Dia contoh dah ada kat sini sebenarnya. Kewajipan zakat gugur apabila harta kurang daripada had tertentu. Ini syarat tak cukup ke ada mani'? Syarat tak cukup. Kewajipan solat gugur disebabkan kewujudan haid. Ini syarat tak cukup ke ada mani'? Ada khilaf ulama kan. Ada mani', ini ada mani' kan. Syarat semua cukup. Dia dah baligh, dia orang Islam, dia apa semua kan. Semua tak ada masalah. Okey, tapi dia ada akal. Okey, tapi bila datang haid itu melarang. Ni datang bulan itu melarang dia daripada solat. Maknanya ada mani', ada perkara yang melarang dia. Apa beza dia dengan suami dia? Apa beza dia? Dua-dua Islam, dua-dua ada akal, dua-dua apa? Dua-dua apa lagi? Sioman, dua-dua dah memang dah balik lah kan. Dua-dua balik. Okey, so macam mana? Yang membezakan ialah ada mani' untuk si isteri, yang makna mani' itu iaitu penghalang tu tak ada pada suami.
Okey. Maksud atau lafaznya ialah lafaz sesuatu dalil syarak, kerana nasakh itu boleh terlaksana kepada hukum sahaja atau lafaz sahaja, atau kepada hukum serta lafaz bagaimana yang akan diterangkan kelak. Okey. Dalil syarak atau lafaznya, hukum yang berlaku pada dalil tu sendiri ataupun pada lafaz dalil. Faham tak? Maksudnya kalau dalil tu ayat Quran lah. Okey. Yang kedua ialah lafaz ayat Quran, dinasahkan lafaz tu, tapi hukum dia ada. Okay, kita akan ada dalam huraian nanti. Tak apa, jangan pening sekarang, kejap lagi baru pening. Okay. Berdasarkan dengan satu dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka terkeluarlah dalil-dalil selain daripada Al-Quran dan Sunnah seperti Al-Ijma', Al-Qiyas. Dalil syarak tidak boleh dimansuhkan oleh Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Ada dalil kita nak batalkan dalil tu ataupun nak ubahkan hukum dia dengan qiyas, boleh tak? Okey, dengan analogi kita bincang, kalau menurut qiyas dalil ni dah mansuh, tak boleh. Dia kena ada dalil lain untuk menasahkannya, sama ada Quran ataupun Sunnah ataupun hadis. Ijma' pun tak sampai ke tahap nak memansuhkan. Okey, ijma' ni biasanya akan mengukuhkan sahaja, di mana siapa yang melanggar ijma', hukum dia adalah kafir. Kan kita sebut ataupun ulama kita sebut sembahyang 5 waktu hukumnya adalah wajib dan fardu menurut Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Maksudnya siapa langgar tu kafir. Itu bahaya ijma' ni. Tetapi nak tentukan ijma' bukan juga satu benda yang mudah. Kita tak boleh kata disebabkan banyak ulama kata sembahyang tu wajib maka ijma', tak boleh. Dia kena memang ada ulama mujtahidin yang mengatakan perkara ini telah berlaku ijma', ulama telah sepakat. Okey. Okey, teruskan. Okey, tak ada soalan An-nasakh, pemansuhan diterima dari sudut akal dan benar-benar berlaku dari sudut syarak. Okey, kenapa benda ni dihuraikan? Kerana wujud di kalangan umat Islam yang mengatakan nasakh ni tak ada, nasakh ni tak berlaku. Okey. Jadi pengarang Syekh Ibn Uthaymin nak menjelaskan nasakh tu memang ada. Dari sudut akal pun boleh diterima dan dari sudut agama pun memang ada. Jadi sekarang ni dia nak huraikan dari sudut akal tu macam mana. Nasakh diterima dari sudut akal kerana pemerintahan dan hukum adalah di tangan Allah yang merupakan Tuhan pencipta dan pemilik. Okey. Allah berhak mensyariatkan untuk hamba-hambanya apa sahaja menurut hikmah dan rahmatnya. Hikmah dan rahmat. Jadi maksudnya sekarang ni siapakah yang akan menurunkan wahyu untuk hukum? Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu boleh tak Allah nak kenapa Allah buat perkara tu? Kerana hikmah dan rahmat. Hikmah tu maknanya ada sesuatu yang diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat benda ni kerana benda ni. Kadang-kadang hikmah tu kita boleh nampak, kadang-kadang boleh faham, kadang-kadang hikmah tu hidup mati semula pun kita tak tahu kenapa. Tahu tak? Macam contohnya solat 5 waktu. 5 waktu tu munasabah lah kan, mana waktu-waktu yang mungkin kita kata waktu apa dia waktu perubahan masa kan. Agaknya lah kalau kita nak cari hikmah kan. Tapi kenapa 2? 4, 4, 3, 4? Kenapa tak 2 je semua? Kan? Kenapa? Kita boleh tanyalah. So boleh tak kata hikmah dia 2 tu kerana mata kita 2? Kan? Boleh tak? Boleh? Gitu. 4 tu pula kenapa? Kenapa 4 lepas tu? Kita carilah hikmah yang pelik-pelik ni. Itu semua tak payah kita nak sampai ke tahap tu. Okey. Rahmat. Pensyariatan juga berdasarkan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, macam jihad kan, ataupun qisas tu sendiri. Kita tengok macam keras, kena potong kepala, potong tu, potong ni kan. Tapi sebenarnya walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Okey, bagi kamu dalam qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Okey. Kita tengoklah kalau ada hukuman dilaksanakan, orang lain yang mungkin teringin nak buat jenayah yang sama, dia mungkin akan tinggalkan. Kenapa? Kena nampak ada orang yang dihukum sekian-sekian kerana buat benda tu. Okey.
Adakah akal menolak hak pemilik untuk memerintahkan hambanya menurut kehendaknya? Ini soalan dia. Pemilik, kan, orang yang memiliki sesuatu, boleh tak dia buat mengikut apa yang dia hendak? Dari sudut akal tak ada masalah, kan? Kalau contohnya kita ada rumah, kita nak buka rumah kita, kita nak larang orang masuk rumah kita, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Okey, kita pergi dengan lebih detail lagi. Suami dengan isteri, kalau isteri dia masukkan ke dalam rumah suaminya itu orang yang suami tak redha, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Okey, jadi di situ mesti mendapat izin suami untuk nak masukkan orang dalam rumah pun kena dapat izin suami. Begitu juga kalau nak keluar dari rumah, kena dapat izin suami. Kecuali mungkin dalam hal-hal tertentu lah, darurat kan, dah ada ular dalam rumah, takkan nak minta izin keluar terus lah kan. Tak izin suami pula kata jangan keluar, nampak sangat lah kan. Okay. Adakah akal menolak hak pemilik untuk memerintahkan hambanya menurut kehendaknya? Saya teringat sini kawan saya orang Algeria kan, dia cerita ayah dia kot, ayah kawan dia, tak ingat nama satu. Okay. Ayah dia sendiri rasanya, kalau dia bawa kawan kan, ayah dia akan tengok dulu, dia dua tingkat kan, ayah dia tengok kan, ni boleh masuk kan. Bawa kawan seorang lagi, ayah seorang lagi, ni duduk luar ni tak boleh masuk. Okay. Tak tahulah ayah dia tengok macam ni dia scan kawan tu kan. Okay, kalau dua orang datang, yang baju hijau ni boleh, yang baju merah ni tak sah kan. So kena balik lah kan. Di samping itu, hikmah dan rahmat Allah menjurus ke arah pensyariatan perkara yang diketahui Allah akan memberi manfaat kepada agama dan dunia mereka. Okey. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang berhak untuk mensyariatkan. Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang berhak untuk mengubah, dan Allah Subhanahu Wa Taala membuat sesuatu itu berdasarkan manfaat kepada kita, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Okey, kemudian manfaat-manfaat ini berbeza menurut keadaan dan masa. Pada satu masa, satu hukum lebih bermanfaat untuk hamba, dan pada masa yang lain, tempat yang lain, hukum lain lebih bermanfaat. Okey. Ya, so ini adalah dari sudut logik. Sebab tu banyak ayat Quran yang mengatakan menyatakan sifat Allah sebagai Al-Khabir, Al-Alim, kan, yang maha mengetahui dan yang halus pengetahuannya. Okay? Kita mungkin tahu sesuatu benda, tapi kita secara detail tu kita tak tahu, kan, khabir. Okay? Kita tahulah Syiah tu tak betul, tapi bila Syiah datang, kita tak tahu pun dia Syiah. Pasal dia kata mazhab saya mazhab Ja'fari. Betul tak? Kita ingat mazhab Ja'fari, Ja'far bin Sadiq kita pernah dengar, salah seorang keturunan Rasulullah kan. Dan kita pernah dengar juga dia ada kemahiran dalam fiqh. Jadi dia kata, saya ni mazhab saya bukan mazhab Imamiyah Khomeini tu, mazhab saya ialah mazhab Ja'fari, fiqh. Tambah satu je daripada 4 mazhab tu. Sebenarnya amat banyak pun mazhab, yang masyhurnya 4. Ini pun satu lagi yang masyhur juga di setengah-setengah tempat, namanya Ja'fari. Apa bezanya? Tak ada masalah, sikit je. Sedangkan dia tu adalah Imamiyah Khomeini, sama juga. Cuma disebabkan kita kurang maklum, maka kita ada ilmu tapi kita tidak bijaksana lah, ataupun kita tidak mendalam ilmu kita. Okey. Dan walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih hebat lagi. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Ilmu dan juga detail tu semua ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu, dari sudut akal, Allah berhak nak membuat perubahan pada hukum. Ini namanya nasakh. Okey. Kemudian dari sudut syarak pula, adakah benar-benar berlaku? Jawapannya ada. Dalilnya Al-Baqarah 106, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat mana saja yang kami mansuhkan, yang kami hapuskan ayat itu, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang setanding dengannya. Ya. Boleh faham ayat ni? Kalau ada ayat yang dimansuhkan atau dilupakan, ada tak ayat yang dilupakan? Pernah dengar tak ayat yang dilupakan? Tak pernah dengar?
Ayat yang dimansuhkan tu mafhum lah kan. Maksudnya ada contoh nanti kita akan baca. Mana dia bentuk-bentuk nasah kan. Okay, muka surah 48 tu. Surah 4 kecil lah, tak apa, dia gaya bebas kan. Okay. 48, melihat kepada nas yang dimansuhkan, dapatlah dibahagikan nasah kepada 3 bentuk. Pertama, apa yang dimansuhkan hukumnya dan kekal lafaznya. Lafaz masih ada tapi hukum dah tak ada dah. Yang ini banyak dalam Al-Quran. Contohnya ayat Al-Musabarah, sabar teguh dalam menentang musuh, iaitu Al-Anfal 65, Iyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru biannahum qaumun la yafqahun. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, nescaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Maknanya dia punya apa dia panggil lah? Ratio ratio dia tu, kalau ada 20 orang, ada 200 orang perang. Okey. Satu lagi, kalau ada 100 boleh lawan 1000. Musuh tentera ni datang 1000 orang, kita ada 100 je. Nak buat apa? Nak perang ke? Nak berdamai ke apa? Ikut ayat ni, perang. Okey. Tapi lepas itu Al-Anfal 66, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahawa padamu ada kelemahan. Okey. Kemudian fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Dikurangkan ratio tu daripada 200 berapa tadi? 20 200 atau maknanya macam mana ratio dia? 1/10 kan? 1/10. Dan sekarang ni dah jadi 1/2. Ringanlah sikit. Daripada seorang pendekar nak lawan 10 orang pendekar, diubahkan kepada 1 lawan 2. Jadi kalau 1 lawan 10 pun kita dah pernah lawan, 1 lawan 2 ni kacang lah. Betul tak? Okay? Tapi kalau 1 lawan cicak pun tak berani kan? Lawan tengok lipas pun dah lari dah. Tengok orang lagi ya. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, nescaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika antaramu ada 1000 orang, nescaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Okey. Jadi ini ayat itu ayat yang Al-Anfal telah dimansuhkan. Masih dibaca tapi hukumnya dah tak ada dah. Okey. So itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, apa yang dimansuhkan lafaznya dan kekal hukumnya. Lafaznya tak ada dah. Cari dalam Quran lafaznya tak ada, tapi hukumnya ada. Contohnya ayat rejam, di mana telah sabit, mana telah wujud dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Umar bin Al-Khattab telah berkata, "Fakana mimma unzila alaihi ayatul rajam, qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha, farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu, fa akhsha in tala bin nasi zamanun ay yaqula qailun ma najidu ar-rajma fi kitabillah." Di antara ayat yang diturunkan ialah ayat rejam. Kami telah membacanya, memahaminya dan menghafalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merejam dan kami telah merejam selepas baginda wafat. Okey, mana hukum tu berterusan. Aku khawatir kelak apabila masa berpanjangan bagi manusia, akan timbul wujud orang yang berkata, demi Allah, kami tidak mendapati hukum rejam dalam kitab Allah. Cari tak jumpa, kan? Okey, kemudian dengan itu mereka akan sesat kerana meninggalkan satu fardu yang diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya dalam kitab Allah rejam adalah benar ke atas orang yang berzina sesudah berkahwin, baik lelaki maupun perempuan, apabila wujud bukti atau bunting atau pengakuan. Okey. So ini adalah ayat ataupun contoh lafaz dah tak ada tapi hukumnya masih ada. Okay. Dan yang ketiga, apa yang dimasukkan hukum dan lafaz seperti nasakh, pemansuhan 10 kali susuan yang terdapat dalam hadis Aisyah yang telah dikemukakan di atas. Atas mana ni? Atas sebelum ni lah kot kan. Muka surat yang ke-47. Okay, Aisyah radhiyallahu anha berkata,
kana fima unzila minal Quran 10 radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Itulah dia kan, okay? 10 susuan yang diketahui mengharamkan. Mengharamkan apa ni? Mengharamkan perkahwinan, menjadikan hukum tu hukum mahram. Okey. Thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat. Kemudian dinasahkan dengan 5 kali susuan yang diketahui. So maksudnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ini asalnya ayat Quran tapi dah dimasukkan. Ya, tak ada lagi dalam Quran dan hukumnya pun dah tak ada. Okey. Jadi dengan itu kita balik semula kepada muka surat yang ke-45 tadi. Nasakh dah ada, kemudian nunsiha yang dilupakan. Yang dilupakan ini ialah boleh faham dua maksud lah, sama ada yang dilupakan kepada sebahagian ataupun langsung dilupakan kepada semua umat Islam. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat tu diangkat langsung tak ada. Jadi bila yang ni kita tak boleh nak buat contoh lah pasal dah dilupakan, tapi benda tu memang berlaku juga. Okey. Apa pun sama ada nasakh ataupun dilupakan akan diberikan ganti yang lebih baik ataupun yang sama. Okey. Jadi jangan risau. Kemudian dalil yang kedua, al-ana khaffafallahu ankum, sekarang Allah telah meringankan kepadamu. Okey, fal-ana bashiruhunna. Bila sebut sekarang Allah telah meringankan, artinya sebelum tu beratlah. Kan macam ratio tadi kan 1 lawan 100, tiba-tiba dia betul 1 lawan 100 tadi. Kan 1 lawan 100, 100 lawan 1 lawan 10, 1 lawan 10. Okey, tiba-tiba diubahkan, lepas itu diubahkan kepada 1 2. Jadi diringankan. Okey. Fal ana bashiruhunna, maka sekarang campurilah mereka, artinya sebelum tu tak boleh bersama dengan mereka. Ini semua merupakan nas penukaran hukum terdahulu. Okey, maknanya berlaku satu hukum yang diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hukum yang lain. Nahaitukum, dalam hadis Nabi pula, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur, sekarang pergilah menziarahinya. Ini merupakan nas penukaran larangan menziarahi kubur. Asal tak boleh. Kenapa asal tak boleh? Kenapa asal tak boleh? Kenapa Nabi tak benarkan? Perempuan tak sabar. Kalau lelaki tak sabar boleh? Ataupun kalau perempuan yang sabar boleh tak? Kenapa asalnya dilarang kemudian dibenarkan? Akidah umat Islam tak kuat lagi. Akidah umat Islam tak kuat. Apa yang situasi masa tu berkenaan dengan kubur ni? Ada yang penyembah kubur, ada yang mungkin penyembah kubur minta tolong daripada kubur dan sebagainya. Jadi banyak syirik yang berlaku di kubur. Jadi Nabi larang. Okey, tapi bila dah jelas dah orang kafir dah asing, orang Islam pun dah asing, maka ziarahlah kubur, dan Nabi sebutkan illah dia ataupun dia punya apa? Faktor yang membenarkan tu. Apa dia? Fa innaha, sesungguhnya ziarah kubur ini akan mengingatkan kamu tentang kematian. Okey, so maknanya kalau ziarah kubur untuk kematian tak apa. Ziarah kubur untuk syirik tak boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang perkara tu di awal waktu, di awal zaman. Kenapa? Kerana banyak benda tu masih tak kuat lagi. Okey, tak tahulah, mungkin daripada sini kita boleh sebenarnya daripada sini dan juga daripada banyak hadis-hadis lain, ulama kita dapati mereka menggunakan kaedah sadduz zari'ah, tutup pintu kebinasaan. Bahasa kita ialah pencegahan. Boleh tak kita cegah awal-awal sesuatu perkara tu? Okey, kalau kita rasa kalau kita biarkan dia baca majalah ni, dia akan jadi orang yang sekian-sekian, dia akan jadi orang yang liberal, maka dengan itu majalah ini diharamkan. Boleh tak? Ke nak tunggu nanti dulu, bagi dia jadi liberal dulu baru kita haramkan. Pasal buku tu tak, majalah tu tak pasti lagi menjadikan seseorang tu liberal ataupun tidak. Contohnya, dia bawa kan orang yang nak argue dengan kita ni, dia kata salah tu Ustaz kerana kalau orang tu dia curi, lepas curi baru potong tangan, bukannya sebelum curi dah potong dah. Macam mana Ustaz haramkan terlebih dahulu sebelum ternyata kesan daripada majalah tu? Nak jawab macam mana? Boleh tak? Tak, ni benda serius ni. Kerana ada orang
Dia kaji apa dia panggil ni, kalau ilmu tentang badan manusia, dia punya entah apa benda tentang ilmu ni, biologi ke entah apa dia, histologi apa tu, badan manusia, anatomi. Saya duduk tengok macam ana juga kat depan tu lah kan. Okay. Maknanya dia kaji sekarang ni, kalau orang yang dahi dia luas kan, muka dia bulat ni, biasanya macam ni. Dia pun cek betul. Dia cek penjenayah yang buat jenayah ni biasanya daripada grup yang mana, daripada fizikal manusia, daripada psikologi manusia, jenis mana. Dengan itu bila dapat hasil kan, maknanya kalau jenis macam ni, kebanyakannya akan buat maksiat, ataupun bukan maksiat lah, buat jenayah. Dengan itu awal-awal lagi, kalau jenis yang macam ni lahir, kita bunuh terus. Boleh tak? Nah, tadi kata boleh tutup pintu apa? Pintu kebinasaan awal-awal lagi. Ni awal-awal lagi lah. Macam mana nak jawab ni? Ini pasal buku kan Ustaz? Pasal apa? Tadi tu cakap pasal buku kan? Pasal apa? Pasal buku. Buku. Boleh baca majalah liberal. Nanti dia akan jadi seorang yang liberal. Yes. Ya, tak boleh haramkan. Jadi kita boleh tak kita mengharamkan? Katalah katalah Jakim keluarkan hukum haram terhadap buku-buku sekian-sekian yang membawa liberal, yang buat liberal lah kan? Boleh tak? Boleh pula. Boleh mengharamkan. Mengeluarkan hukum tu boleh, untuk menutup pintu kebinasaan. Betul, mungkin dengan kolaborasi dengan HUKM kan. Bila tengok jenis orang yang macam ni kan, dari sudut fizikal dia, dari sudut pemikiran tak lah, biasanya fizikal dengan pergerakan dalaman apa tah dipanggil anatomi tadi tu. Okay, jenis orang macam ni, tengok penjenayah semua, tengok muka dia orang, lebih kurang sama. Ya, tengok pemimpin tengok muka dia orang, lebih kurang sama. Tengok yang soleh-solehah ni, muka dia agaknya lah kan. Dengan itu yang ni, kalau keluar yang jenis macam ni kan, darah sekian, bunuh terus. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Okey, dah pening lah kan. Kita kata tak boleh, kenapa? Sadduz zari'ah lain, hukum lain. Sadduz zari'ah ni satu kaedah yang ulama gunakan, benda yang akan menyebabkan sesuatu perkara berlaku. Okey. Tapi dia bukan berkenaan dengan hukuman darah ke apa semua, tidak. Maknanya bunuh, pancung dan sebagainya, tidak. Okay, kalau bunuh, pancung ke, potong tangan dan sebagainya, qisas ini ialah selepas berlaku, bukannya sebelum berlaku. Okay, tapi benda-benda yang boleh menyebabkan perkara itu, ya perbuatan tu ataupun dia panggil apa, perantaraan tu boleh dilarang. Contohnya kalau orang TV kan, ataupun filem yang menyemarakkan lagi semangat untuk orang bergaduh, boleh tak diharamkan? Memanglah boleh, wajiblah diharamkan. Betul tak? Okey, sukan yang menyebabkan orang bergaduh, boleh tak diharamkan? Boleh lah, kenapa tak boleh pula? Kan? Tapi sukan yang menyebabkan orang lepas tu nak bersukan, tak apalah. Macam badminton, lepas tengok badminton, kita nak main badminton. Tapi lepas tengok Gusti, tengok yang ada isteri dia, dia Gusti dengan isteri dia kan, macam mana? Tengok pula dia lupa isteri dia tu black belt, habis kena lapah kan. Macam mana? Boleh tak benda tu? Tak boleh. Okey. Tapi boleh tak kita hukumkan terus? Maknanya awal-awal lagi, disebabkan kita rasa hipotesis kita ialah dia ni kan, jenis ni akan buat yang ni, maka daripada awal lagi kita dah hukum dia. Masuk penjara awal lagi, semua tangkap, masuk penjara siap-siap. Kenapa? Kerana memang dia ni, kalau ikutkan anatomi tadi dia, ataupun ilmu apa, biologi dan sebagainya tu, dia memang penjenayah. 2 tahun lagi dia akan jadi penjenayah. Sekarang tangkap. Yang tu tak boleh. Tapi benda-benda yang boleh menyampaikan seseorang tu kepada melakukan jenayah, dibanteras tak apa. Okey, filem-filem ditapis. Okay, tapis betul-betul lah, bukan tapis cara tak betul ni, cara betul. Okay, apa unsur-unsur yang tu semua keluarkan, yang boleh menyebabkan pemberontakan, boleh menyebabkan pembunuhan, boleh menyebabkan apa semua ni,
hendaklah ditapis. Itu tak apa, itu adalah kaedah sadduz zari'ah. Okey, balik kepada perbincangan kita. Nasakh tadi dah selesai kan? Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Maksudnya hadis yang keempat tadi, sesuatu perkara dilarang oleh Nabi SAW kerana akan menyebabkan syirik. Jadi kita boleh larang benda tu. Okay? Tapi bila dah tak ada lagi dah, bila umat Islam punya akidah pun dah kuat, tak ada masalah. Sebab tu macam masalah penggunaan nama Allah kan. Okay? Jadi kalau kita tengok dari sudut ilmiah, boleh je sebenarnya. Orang kafir nak guna Tuhan saya Allah, boleh je, tak ada masalah kan. Tapi kalau nak digunakan untuk tujuan dakwah, kita kata tak boleh. Untuk tujuan dakwah, dalam situasi umat Islam punya akidah entah ke mana. Umat Islam tanya Allah pun ada kemungkinan Allah kan, kali pertama dengar agaknya kan. Kalau ada yang jenis macam itu, ataupun Allah dia tak kenal Allah tu siapa, tak kenal secara detail siapa Allah ni, apa nama dia, apa sifat dia, kalau dibenarkan guna, maka akan menjadi masalah kepada umat Islam. Sebab tu bila ditanya seorang di kalangan ulama Arab Saudi pun tentang perkara ni oleh pelajar kita kat sana, dia kata sekiranya apa yang negara Malaysia buat untuk nak menjaga akidah, tak ada masalah. Okay, dia tak benarkan untuk jaga akidah, tak ada masalah. Okay, dan perbincangan ni satu masa nantilah kita akan bincang mungkin insya-Allah berkenaan dengan sadduz zari'ah, pencegahan ni kadang-kadang benda yang patut buat tapi tak buat kerana takut kita nak cegah sesuatu, ataupun benda yang boleh jadi juga kadang-kadang tak patut buat, boleh jadi gitu, yang tak patut buat tapi kita buat. Boleh tak untuk pencegahan? Yang ni saya tak pasti, tapi yang pertama tu memang pastilah, benda yang patut buat tapi kita tak buat kerana nak mencegah sesuatu yang lebih dahsyat daripada berlaku. Tak nampak kan? Contohnya Rasulullah dah buka kota Mekah, dia tengok Kaabah adakah yang ada sekarang ni struktur asal? Apa struktur asal macam mana? Siapa boleh lukis sekejap struktur asal tu? Siapa boleh bayangkan? Siapa ada telefon yang boleh keluar? Ada tak? Tak ada. Kalau ada tu best, saya kena beli. Apa dia? Ada tak? Struktur asal Kaabah macam mana? Tak biasa dengar ke atau takut nak ke depan? Macam mana bentuk dia? Bentuk sekarang ni macam ni kan. Sekejap macam ni. Dan ada sini lah. Mudah cerita lebih kurang. Hajarul Aswad kat sini, ini pintunya kan. Betul? Okey. Bentuk asal macam mana? Takkan tak ada yang pernah hadir kelas saya dulu kan? Lupa dah kelas mana yang saya ajar, tak ingat. Okey, bentuk asal dia ialah okey. Boleh nampak? Yang ni adalah dalam Kaabah sebenarnya. Sebab tu tawaf shortcut sini tak sah. Okay, sebab tu kan kalau kita belajar apa dia panggil tu, kursus haji kan, mana boleh kan dah sampai sini tu masuk sini. Kita habis cepat. Kata ustaz yang tu dia tu kita tunggu kan. Bila ustaz tu sampai kat kita, cepatnya habis. Ustaz cepat habis pasal saya masuk shortcut tadi kan. Tak sah tu, kena ulang balik semula kan. Kerana asalnya begini. Tak boleh. Kita kena mengelilingi, tawaf mengelilingi, bukannya tawaf potong dia masuk dalam, tak. Okay, tapi kenapa jadi begini? Duit tak cukup. Quraisy yang halal, jadi mereka letakkan tanda bahawa ini sebenarnya adalah Kaabah juga. Tapi disebabkan kami tak cukup duit yang halal, kami tak buatlah. Okey. Dan asalnya ialah pintu bawah dua, boleh masuk boleh keluar, boleh masuk boleh keluar. Quraisy kata pintu kita letak atas, kita jaga kunci tu. Bani Syaibah jaga sampai sekarang ni pun, siapa nak masuk kena dapat izin.
Maknanya kita jaga prestige kan. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dapat buka kota Mekah, Nabi kata, kalaulah tidak kerana Quraisy ini baru lagi masuk Islam, pasti aku akan robohkan yang ni buat seperti ini. Okey. Ini tak buat lagi dah, buat macam ni. Tapi Nabi tak buat. Kenapa? Risau mereka masih lagi baru dalam Islam. Jadi Quraisy bila baru dalam Islam, dia persepsi dia banyak lagi. Antara persepsi yang mungkin akan timbul ialah Nabi Muhammad ni dia nak kuasai, dia kata dia nak sebar Islam, tapi sebenarnya dia nak menunjukkan kuasanya ke atas Kaabah. Yang mana orang yang berkuasa ke atas Kaabah, dialah raja kepada orang Arab. Dia macam nak menunjukkan kehebatannya sebagai seorang pemimpin raja yang menguasai Kaabah. Bukannya tentang Allah, tak ada pun. Jadi nak ubah, nak lari daripada persepsi itu, Nabi tak ubahlah. Nabi kekalkan sahaja. So maksudnya yang sepatutnya yang tu, yang kiri, tapi ditinggalkan yang sepatutnya dan dibiarkan, semata-mata sadduz zari'ah, nak tutup pintu kebinasaan, sangkaan, buruk sangka orang kepada Nabi Muhammad. So maknanya kadang-kadang dalam dunia ni dia ada apa yang dinamakan sebagai sepatutnya, dan ada yang banyak juga yang berlaku ialah, yang jadi ialah yang tak sepatutnya. Itu satu. Yang kedua, elok kadang-kadang kita tak boleh nak ubah yang yang sepatutnya ataupun yang tak sepatutnya kepada yang sepatutnya, kerana bila ubah yang tu, persepsi orang tu. Saya nak tanya soalan lain lah. Kalaulah kita ni ada kuasa dan kita tahu orang yang jahat, penjenayah di kalangan umat Islam, kita tahu memang dia penjenayah, memang dia buat jahat, memang dia munafik. Okey, kita buat apa dengan orang tu? Biarkan sahaja? Tangkap kan? Okay, maknanya kalau fikir secara ringkas lah kan, tangkap, masuk penjara lah. Tapi kenapa Nabi tak buat yang tu? Sedangkan Nabi dah beritahu dah nama-nama orang munafik kepada Huzaifah ibn Yaman. Para sahabat pun dah kata dah kan, kenapa kita tak bunuh je? Kenapa wahai Rasulullah tak bunuh je orang munafik ni, selesai cerita. Yang musuh yang selimut ni bukan senang kan. Bunuh awal-awal kita dah tahu dah siapa dia orang kita. Ini yang ada ni barulah orang kita. Yang kita bunuh tu memang semua munafik. Nabi kata tak boleh. Pasal kalau aku bunuh orang munafik, orang akan cakap Muhammad yaqtulu ashabah, Muhammad bunuh sahabat dia. Mana orang tahu kan? Muhammad bunuh sahabat dia. Okey, jadi Nabi tak buat yang sepatutnya tu, kerana yang sepatutnya tu akan menimbulkan apa? Persepsi mudarat yang lebih besar. Okey. Tapi itulah, kalau lah dalam masalah suami isteri, biasanya bila bab sepatutnya tak sepatutnya ni, dia akan menimbulkan headache yang banyak. Ni tak? Maknanya dia sepatutnya macam ni, tapi tak macam ni. Jadi dia terpaksa simpan tu, jadi sakit hati tu. Bukan sakit hati, sakit jantung. Sakit hati memanglah. Sakit hati tu akan menyebabkan sakit jantung akhirnya. Okey? Tapi dengan itu yang perlu dibuat ialah dia perlu istighfar banyak-banyak, sabar ke apa ke. Okey? Okey. Perkara yang tidak boleh dimansuhkan. Pertama, khabar, berita. Kerana nasah hanya berlaku pada hukum. Yang nak diubah ialah hukum, bukannya berita. Sekiranya salah satu daripada dua berita dimansuhkan, ini bermaksud salah satu daripadanya adalah bohong, sedangkan pembohongan adalah mustahil berlaku dalam berita-berita Allah dan Rasulnya. Bagi contoh berita. Contoh berita apa? Tentang Nabi Musa. Cerita Nabi Musa kan banyak dalam Al-Quran. Boleh tak cerita tu jadi lebih kurang macam ni? Asalnya Firaun nak bunuh, lepas tu dimansuhkan. Tak, sebenarnya Firaun tak bunuh, sebenarnya tak nak bunuh. Boleh tak? Itu maknanya dah dalam, kalau berita tu diubah, artinya ada sesuatu pembohongan yang telah berlaku. Okey? Tapi kalau hukum tak apa, hukum bukan berita, tak apa. Hukum ni ialah kita mengarahkan sesuatu, kita ubah tak apa. Tapi kita menceritakan sesuatu, tiba-tiba ubah, sama ada kita lupa ataupun kita bohong. Dua tu je. Pilihlah mana satu. Okey? Sebab tu sebenarnya berkenaan dengan pembohongan,
Ada hadis yang cukup jelas, al-mu'min la yakzib. Orang yang beriman tidak akan berbohong. Tidak akan berbohong. Dia akan buat macam-macam lah. Maknanya dia boleh lah jatuh iman dia tu sampai dia buat macam-macam, tapi yang dia tak boleh lepaskan ialah berbohong. Cakap benar dia tak boleh lepaskan. Dia tak boleh berbohong walaupun apa berlaku. Okey. Tapi yang dia boleh buat ialah tauriah. Orang Melayu kata tipu sunat. Isteri kata ni pergi mana ni? Pergi meeting. Kan? Meeting dengan siapa tak tahulah. Saya baik-baik sikit kalau suami dah mula cakap pergi meeting banyak-banyak ni, isteri kena berhati-hati sikitlah, kan. Okey. Dikecualikan daripada perkara ini apabila hukum itu datang dalam bentuk berita. Ini adalah uslub bahasa Arab, cara orang Arab bercakap dan digunakan dalam Al-Quran. Kadang-kadang konteks itu konteks berita, tetapi maksudnya ialah perintah. Yang ini boleh ubah. Faham tak faham ni? Tak apa, tengok dia punya kan? Tengok dalam surah Al-Anfal 65 ayat tadi lah kan, iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau ada 10 orang, 20 orang, maka 20 orang itu boleh ataupun diwajibkan untuk, kalau tengok ayatnya kan, jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, nescaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Ini macam cerita kan, 20 boleh kalahkan berapa? 200. Tapi dia bukan cerita. Ini sebenarnya adalah perintah. Kalau ada 20 dan sana ada 200, wajib perang. Bukannya tak boleh perang. Tak, ini dah kena perang dah ni, mesti perang. Ayat ini berupa berita dan mengandungi maksud perintah. Okey. Dengan itulah ianya telah dimansuhkan dalam ayat berikut, Anfal 66, al-ana khaffafallahu ankum. Allah telah meringankan. Yang kita baca tadilah. Kerana sebenarnya itu perintah, bukannya berita. Contoh lain yang tak ada kat sini ialah menyusukan anak. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan para ibu menyusukan anak-anak mereka, bayi-bayi mereka selama 2 tahun bagi orang yang nak sempurnakan penyusuan. Ini apa ni? Berita ke perintah? Dia macam berita kan para ibu menyusukan. Bukannya hendaklah para ibu menyusukan. Lain kan? Bukan sama? Lain kan? Okay? Tapi ulama kita mengatakan walaupun bentuk dia macam berita, tapi ayat itu membawa hukum dan bukannya membawa berita. Sebab tu sebahagian ulama, bahkan kebanyakan ulama mengatakan menyusukan anak itu hukumnya adalah wajib berdasarkan ayat tu. Tapi nak sampai berapa tu cerita lain lah. Kalau nak sampai 2 tahun itu dah sempurna dah. Mungkin boleh berhenti sebelum tu. Okay? Yang kedua, hukum-hukum yang merupakan maslahah ataupun manfaat pada setiap zaman dan tempat, seperti tauhid, dasar-dasar iman, dasar-dasar ibadah, kemuliaan akhlak seperti benar, kehormatan diri, budiman, keberanian dan sebagainya. Perkara ini tidak boleh dimansuhkan. Boleh tak tauhid dimansuhkan? Daripada tauhid kepada Allah dimasukkan kepada tauhid kepada Allah dan Muhammad. Boleh tak? Tak boleh. Ini satu je. Okey. Cakap benar. Boleh tak zaman Nabi Adam boleh bercakap mesti bercakap benar. Zaman kita ni tak cakap benar pun tak apa. Taqiyah kan. Boleh tak? Bohong ataupun berpura-pura tak boleh kan. Dan seterusnya lah. Begitu juga dengan larangan terhadap semua perkara keji pada setiap zaman. Agaknya disebut apa evergreen kan. Benda yang evergreen ni tak boleh diubah, yang merupakan dasar dan akhlak ataupun manhaj untuk setiap Nabi, yang itu tak boleh ubah. Seperti larangan syirik, kufur, akhlak yang keji seperti menipu, sombong, bakhil, penakut dan lain-lain. Ini kerana semua aspek syariat adalah demi membawa manfaat kepada hamba dan menolak kefasadan daripada mereka. Jadi manfaat yang evergreen, manfaat yang berterusan dari zaman Adam sampailah ke akhir zaman,
satu benda yang namanya maslahah ataupun manfaat tak boleh diubah. Tauhid. Sebab itulah bila kita perhatikan ayat tentang tauhid, tentang akidah, kita akan dapati wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim annahu la ilaha illa ana fa'budun, kan? Dan kami tidak utuskan sebelum kamu kecuali lelaki-lelaki yang berdakwah mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka hendaklah kamu semua beribadat kepada Allah. Jadi misinya sama, tauhid tu sama, tak berubah. Okey. Syarat-syarat nasah pula ialah tidak dapat dijamak antara dua dalil. Jika dapat dijamak, nasah tidak dibenarkan kerana dengan jamak kedua-dua dalil dapat diamalkan. Nampak dua dalil macam bercanggahan. Macam tadilah bercanggahan. Tengok tadi contoh tu, muka surat yang ke-46, 20 lawan 200. Tiba-tiba 100 lawan 100 lawan 200. Betul? 20 lawan 200, kan? 100 lawan 1000. Okay, saya matematik slow sikit. Ratio dia tadi berapa? 1 lawan 10. 1 10. Tiba-tiba diubah jadi 1 2. Ini boleh tak kita nak gabungkan? Boleh tak? 1 10 1 2. Boleh gabung tak? 1 10 ialah 1 2. Boleh gabung tak? Boleh jadi tak? Kita nak kumpulkan dua-dua ni tak boleh. Maka di sini perlu tengok mana yang nasikh, mana yang mansukh. Okey? Tapi kalau boleh nak digabungkan, maka tak boleh dimansuhkan. Contohnya apa? Ada tak dua ayat nampak macam bercanggahan, tapi ayat yang pertama sebenarnya maksud lain, ayat kedua maksud lain, ataupun hadis Nabi? Jawapannya adalah, kalau hadis Nabi memang ada yang kita sebut tadi tu. Hadis tentang suami yang nak cium isteri dia masa puasa. Jawapan Nabi pertama, ya. Jawapan kedua, tidak. Ya dan tidak. Boleh gabung ke? Tak boleh. Tapi melihat situasi boleh. Jadi tak ada yang dimasukkan kat sini. Ya adalah untuk orang tua, tidak ialah untuk orang muda, ataupun setidak-tidaknya darah muda, kan? Kalau dia muda tapi darah tua pun tak ada masalah kot. Dapat diketahui kelewatan tarikh dalil yang nasikh, yang memansuhkan sama ada dengan nas pemberitahuan sahabat atau tarikh. Okey. Yang pertama, tak boleh nak jamak, tak boleh nak kumpulkan. Integrasi ataupun dia panggil bolehlah integrasi, kita nak kumpulkan antara dua ni. Dalil yang melarang ialah pada situasi ini, dalil yang membenarkan pula situasi yang berbeza. Kalau boleh buat macam tu, selesai. Tak perlu kepada nasakh. Kalau tak boleh, kita perlu nasakh, tapi kena ada syarat yang kedua, iaitu dapat diketahui kelewatan tarikh dalil yang nasikh, sama ada dengan nas, dengan dalil lain, ataupun sahabat yang bagi tahu, ataupun ada tarikh, ada tarikh dalam hadis tersebut. Contoh ialah, ya ayuhan nas inni qad adhintu lakum fil istimta'i minan nisa wa inna Allah qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku pernah membenarkan kamu bermut'ah dengan wanita. Mut'ah asalnya dibenarkan, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sehingga ke hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih mengharamkan mut'ah. Okey, Syiah ada hadis ni pun dia langgar lagi. Dia kata masih lagi boleh sampai ke hari kiamat. Okey. Contoh pemberitahuan sahabat, maknanya ini adalah nasah yang ada dalam dalil, dalam hadis. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Dulu tak boleh ziarah kubur, sekarang boleh, kan? Dulu boleh mut'ah, sekarang tak boleh. Okey. Contoh pemberitahuan sahabat tentang kelewatan dalil, maknanya sahabat yang beritahu yang dalil ni datang kemudian, dalil ni datang awal lagi. Okey, ialah kata-kata Aisyah radhiyallahu anha yang telah kita sebutkan tadi. Dahulunya, di antara yang turun daripada Al-Quran ialah 10 kali susuan yang diketahui akan mengharamkan. Yang diketahui, akan mengharamkan. Okey. Haram kat sini maksudnya dalam hadis lain, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Akan menjadi haram daripada susuan apa yang menjadi haram daripada nasab.
Faham ke? Maksudnya ialah keturunan, bila kita ada darah nasab keturunan, kan, macam kita dan abang kita, kan, kita ni perempuan lah, abang kita tu lelaki, boleh kahwin tak? Tak boleh. Pasal apa? Pasal adik-beradik. Okey, dengan sepupu kita boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dengan sepupu tu, masa kecil-kecil dulu, mak kita tengok comel lah sepupu kita ni, dia pun susukan sepupu kita, kan. Besar-besar kita macam berkenan pula dengan sepupu ni, kan. Cakap kat mamak, tak payah pergi jauh-jauh lah, dekat-dekat ni sudah lah. Kata tak boleh anak. Oi, pasal apa? Pasal dia itu adalah abang kamu dalam susuan. Tak boleh kahwin dengan dia. Sama hukum dia macam hukum abang long tu. Sama. Okey? Sama tak? Itu maksud dia diharamkan. Dah jadi abang dia sepupu, tapi pada masa yang sama adalah abang susuan. Susuan kena kenyang. Ni dah dia. Berapa kali kat sini? Asalnya 10, tapi dah dinasahkan kepada 5. 5 kali kenyang. Main-main tak kenyang tak boleh, tak kira lah. Okey? 5 kali kenyang. 5 kali kenyang tu masuk bayi tu dia hisap susu tu sampai dia tinggalkan sendiri. Bukannya hisap susu ada orang kacau, dia tengok lu gelak-gelak, lepas tu yang perempuan ni bangun, tak, bukan itu. Dia kena hisap daripada mula sampai dia kenyang, sampai dia yang tinggalkan sendiri. Okey? 5 kali. So ini jelas. Okay, sahabat memberitahu bahawa ada dalil yang turun dahulu, ada dalil yang turun kemudian. Kemudian contoh tarikh kelewatan dalil, tarikh yang menunjukkan satu dalil itu lewat turun. Apa dia? Al-ana khaffafallahu ankum. Ayat tadi kot, kan, agaknya. Ayat yang kita baca mana tadi ya? Ayat yang kita baca muka surat 46, dan ada juga muka surat 48. Sekarang Allah mengetahui bahawa kamu wujudnya kelemahan pada diri kamu. Dalam ayat ini perkataan al-an, sekarang, menunjukkan hukum ini adalah yang terkemudian, sekarang. Maknanya ada hukum yang sebelumnya. Okey. Begitu juga sekiranya didapati Rasulullah SAW telah mengeluarkan satu hukum sebelum hijrah, kemudian mengeluarkan satu hukum lain selepas hijrah yang bertentangan. Hukum yang kedua adalah nasikh, yang memansuhkan. Tengoklah dia cakap ni masa bila. Cek dia cakap ni masa tahun yang keberapa? 6 sebelum hijrah. Yang ni pula cakap pada tahun yang kedua selepas hijrah. Dengan itu kita kata yang ni lebih terkini. Yang terkini itulah yang kita ambil. Sekiranya tak boleh nak digabungkan ataupun dijamakkan. Dalil yang nasikh mestilah thabit. Thabit ni maksudnya mestilah wujud dengan apa dia, dengan pasti. Jumhur mensyaratkan dalil tersebut hendaklah lebih kuat daripada dalil yang mansukh. Dalil yang nak menasahkan, mengubah hukum, mesti lebih kuat daripada dalil yang diubah hukumnya. Di sisi mereka, ini di sisi kebanyakan para ulama, mereka mengatakan walaupun hadis ahad sabit, ianya tidak boleh memansuhkan hadis mutawatir. Walau bagaimanapun, pendapat yang lebih kuat, rajih, ialah tidak mensyaratkan dalil yang nasikh itu lebih kuat. Ini kerana perkara yang dimasukkan ialah hukum dan kesabitan hukum, tidak disyaratkan melalui jalan mutawatir. Yang faham tak ni? Pening sikit, kan? Tak apalah, dia macam ni. Dari sudut dalil, kekuatan dalil, yang kuat ialah Al-Quran. Lepas tu hadis mutawatir. Lepas tu hadis ahad. Kekuatan dalil, bukan isi dalil, kekuatan dalil. Okey. Al-Quran kenapa paling kuat? Kenapa? Kerana Nabi ajarkan kepada para sahabat ajar kepada semua. Okey. Dan selepas tu diturunkan dari generasi kepada satu generasi, huruf demi huruf. Dan ada 7 huruf kat situ. Maknanya ada 7 cara nak baca ataupun 7 dialek, kan? Selesai Quran. So, maknanya Quran kalau kita baca daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampailah minal jinnati wan nas, kita baca tu kita pasti itu adalah memang betul-betul autentik, memang dipelajari, kan? Macam mana kita belajar buku ni, dipelajari. Al-Quran dulu lebih hebat lagi, kan? Ini letak sini, ini letak sini, apa semua. Jadi bila, cuba bayangkan ya, bila kali ini dah tulis dah, tapi cuba bayangkan kalau saya bawa kertas ya, okay, kemudian saya pun ajar pula
tajuk tu dia mungkin nasah dulu, saya tak ikut tajuk. Tapi saya akan sebutkan tajuk nasah ini jadikan nombor 4. Tajuk hukum-hukum tajuk apa dia, am dan khusus, jadikan nombor 3. Okay, dan yang dengar tu pula memang yang apa dia, bersungguh-sungguh, insya-Allah, macam kelas ni kan dan kelas-kelas lain lah kan. Apa dia orang akan buat? Dia akan catat betul-betul apa yang dia cakap tu. Ayat ni letak kat sini, ayat ni letak sebelum ni, ayat ni. Okay, jadi ini semua dia jadi macam lebih menarik perhatian orang yang dengar tu daripada datang buku letak macam ni. Betul tak? Okay, sebab tu orang yang hafal Al-Quran, dia hafal Al-Quran yang ni, kalau dia tak sungguh-sungguh, dia cepat hilang. Kalau sungguh-sungguh pun cepat hilang juga. Kenapa? Pasal dia tak ada effort nak tulis. Dia tak buat effort nak tulis, usaha nak tulis. Tapi kawan-kawan yang belajar dekat biasanya Maghribi, Mauritania, Shinqit kan, dan lain-lain, dia nak hafal tu dia kena tulis. Jenuh kita, memang tak bakat, tak hafal lah gitu kan. Yang ada macam ni cantik pun tak hafal kan. Lagilah yang kena tulis Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai waladhdallin, kena tulis. Okay, hafal. Dah hafal, padam, pergi kat syekh tu, baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, berhenti situ, minta balik, tulis balik, hafal balik semula. Itu Fatihah tak apalah kalau kena Baqarah. Sebab tu bila proses dia macam tu, yang ni memang kacang lah pada dia, tak ada masalah pada dia. Kan, sebab tu kadang-kadang dekat sekolah, kalau kita, siapa yang ada sekolah tu kan, siapa yang pergi sekolah tu, kalau dia kena denda, apa cikgu suruh buat? Salin balik. Benda kita salin tu biasanya susah lah kita nak lupa. Kan, betul tak? Okay. Baik, apa saya nak sebut tadi? Kat mana? Okay. Jadi Al-Quran terbaik kerana Quran semuanya mutawatir dan diberikan penghayatan yang khusus. Satu masa Nabi kata, jangan tulis daripada saya kecuali Al-Quran. Cuba bayangkanlah kan, kita datang belajar dengan Rasulullah, Nabi kata benda lain jangan tulis, Quran sahaja. Bayangkan macam mana kesungguhan yang ada tu. Semua nak tulis semua benda, tapi Nabi kata jangan tulis benda lain. Tulis apa tu? Hadis. Buang. Quran sahaja. Jadi yang tulis Quran, tulis Quran. Jadi benda tu sebenarnya amat terjaga. Okay, sampai satu ketika barulah Nabi benarkan untuk tulis selain daripada Al-Quran, iaitu hadis-hadis Nabi. Okay. Yang kedua ialah hadis yang mutawatir. Itu dari sudut kekuatan, dari sudut apa dia nak panggil ya, dari sudut kewujudan tu, ataupun existence ke agaknya, ataupun kesabitan lah bahasa kita agaknya. Hukum ni sabit kan, sabitkan kesalahan. Okay, boleh tak kita hakim nak sabitkan kesalahan kalau dalil tak kuat? Boleh. Kalau maknanya bukti tak kuat, boleh tak dia nak sabitkan? Tak boleh. Bukti tu kena kuat, barulah dia namakan sabit. Okay, boleh faham kan? Jangan faham sabit yang tu, sabit apa rumput tu kan, risau pula ni. Dalil yang nasih mestilah sabit. Okay, Al-Quran terbaik. Subut dia dari sudut subut, iaitu dari sudut kewujudan dia tu adalah yang paling kuat. Kemudian datangnya hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir ni, cuba bayangkan sekarang ni kan, satu berita dia bawa oleh 10 orang, 20 orang, 30 orang yang memang kuat hafalannya dan memang tidak menipu. Berita tu nak terima ke tidak? Okay. Berita yang dia bawa oleh 20 orang yang kuat hafalan, tidak menipu, tiba-tiba bercanggahan dengan berita yang dibawa oleh seorang yang sama juga sifat dia, iaitu kuat hafalan, tak menipu. Kita nak ambil yang mana? Yakin pasti kita akan ambil yang 20 ni, betul tak? Pasal 20 ni tak pernah berjumpa, dia cakap satu benda, seorang ni dia memang dia tak menipu, kuat hafalan, tapi dia cakap benda yang bercanggahan dengan 20. Kita nak ambil yang mana? Kita akan ambil yang 20, kerana 20 ni pada kita lebih kuat lagi daripada satu. Kerana satu ni dia mungkin salah, walaupun dia kuat hafalan, walaupun dia tak menipu, tapi dia mungkin salah. 20 ni dia mungkin salah juga, sama. Tapi bila semua cakap yang sama, dah tak mungkin salah dah. Ini namanya mutawatir, hadis mutawatir. Okey. Jadi kalau hadis mutawatir tak boleh lawan.
Siapa lawan hadis mutawatir, hukum dia kafir. Ini ulama kita cakap lah. Pasal dah 20 orang, 10 orang, rasanya paling kurang mereka mengatakan 10. 10 paling kurang 10. Maknanya mungkin jadi 10, 15, 20, 30, 50 kan, daripada chain of narrators tu, orang yang meriwayatkan hadis tu. Okey, katalah daripada sahabat sampai Imam Bukhari ada 5 ataupun 6 peringkat. Ini 10, 20, 30, 20, 10 balik semula. Tak apa, yang paling kurang tu lebih kurang 10. Okey. Lepas itu barulah hadis ahad. Hadis ahad yang tak sampai ke tahap mutawatir. Mutawatir ada khilaf, tapi kita boleh sebutlah antara yang mengatakan hadnya 10. Okey, so selagi mana tak sampai 10 tu adalah hadis ahad. Hadis ahad tu sendiri maksudnya ahad satu. Ahad satu. Maknanya sebilangan periwayat yang tak sampai tahap mutawatir. Tahap mutawatir letaklah lebih kurang 10, maka 9 ke bawah lah lebih kurang. Kalau 9 ke bawah namanya hadis ahad. Okey, dan hadis ahad ni dari sudut kekuatan tak macam hadis mutawatir. Okey. Dengan itu kita dah faham kat sini, jumhur kata kalau hadis ahad nak masukkan Al-Quran, boleh tak? Tak boleh, pasal dari sudut kekuatan dia tak kuat macam tu. Kalau hadis mutawatir nak nasahkan Al-Quran, boleh tak? Tak boleh, pasal dia kena tinggi lagi. So yang boleh nasahkan ialah Quran menasahkan hadis mutawatir boleh, Quran menasahkan hadis ahad boleh. Hadis mutawatir pula boleh menasahkan hadis ahad. Hadis ahad dia hanya boleh menasahkan antara dia je. Maknanya kalau kita nak senang letak sikit, yang general, bawah dia apa? Kolonel, yang bawah tu private lah kot agaknya kan. Kalau private dengan private sudah lah kan. Jangan dia private nak lawan general, tak jalan lah kan. Okay. Tapi sebenarnya pendapat yang lebih kuat ialah tidak disyaratkan dalil yang nasikh yang mengubah hukum itu lebih kuat, kerana yang dimansuhkan ialah hukum dan bukannya dan kesabitan hukum tidak disyaratkan melalui jalan mutawatir. Faham tak? Okey, saya tulis sikitlah kat sini. Sekarang ni kita ada ayat Al-Quran, kemudian hadis dan al-hadis al-mutawatir, kemudian al-hadis al-ahad, dari sudut nahwu tak kena, dia kena hadisul ahad. Ya, hadis ahad, hadisul ahad, hadis. Bolehlah, tak apa. Okey. Ini tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga kan. Jadi kita dah tahu tadi bahawa nak nasah kena macam ni. Okey. Ataupun boleh juga kat sini yang gitulah lebih kurang. Faham tak apa arrow ni maksud dia apa? Kan? Antara dia boleh. Tapi kalau ke bawah dia boleh menasahkan yang ni dan yang ini pula boleh menasahkan ini sahaja. Ini dia je. Okey. Jadi ini pandangan jumhur. Pandangan satu lagi ialah macam ni nak apa? Tambah ini lah. Tambah sini pula, tambah sini. Okey. Faham? Boleh jadi yang ini juga menasahkan yang atas dan atas, tak ada masalah. Kerana yang dinasahkan ialah apa? Hukum. Okey. Dan hukum ni adakah ni saya nak tu sekejap. Adakah hukum ni okey, di sini sahaja ataupun di sini juga dan di sini juga? 1, 2, 3. So hukum tu boleh diambil dari mana? Dari sini atau sini atau sini? Hukum. Jawab soalan tu dulu, jangan tengok yang ni. Jawab soalan ni je. Soalan yang merah tu.
Yes. Bila hukum boleh diambil daripada satu dan dua dan tiga, artinya apa? Artinya nak baiki ataupun nak nasahkan mana-mana hukum ni pun tak ada masalah. Kalaulah hukum tu hanya diambil daripada Al-Quran sahaja, barulah tak boleh nak ni. Perbincangan kita ialah nasah hukum ke nasah Quran? Nasah lafaz Quran tu, tak nasah hukum kan? So kalau bila kalau nasah tu ialah nasah hukum, tak ada masalah. Boleh ke faham atau macam mana? Okey, penting apa? Okay, tak apa, kita ulang balik semula. Saya cuba baca balik. Walau bagaimanapun pendapat yang rajih ataupun lebih kuat ialah tidak mensyaratkan dalil yang nasikh, dalil yang nak apa dia, bila kita letak tanda tu kan, yang nak mengubah hukum, itu lebih kuat, tak syaratkan. Okay, yang kanan ni mensyaratkan, yang kiri itu tak mensyaratkan, itu lebih kuat. Kerana apa? Perkara yang dimasukkan ialah hukum, dan hukum boleh diambil daripada semua. Tak syarat pun hukum tu kena mutawatir. Okey, kita bagi contoh luar sikit lah. Contoh luar macam okey, agaknya tadi yang kita sebut tu general, colonel dengan private. Private bahasa tu juga, bahasa Inggeris. Bukan private, bukan. tak tahu lah. Private ni kan. Okey, dari sudut menjaga, dia panggil apa ni? Dia panggil apa? Depo kot lah. Depo tentera tu, siapa yang kena jaga? Oh, general tak kena jaga. Colonel tak kena jaga. Yalah, dari sudut kena jaga. Maknanya dari sudut nak menjaga, memastikan keselamatan depo mereka, sebenarnya semua kena jaga. Okey, katalah kalau colonel tu dia nampak ada satu bahaya, boleh tak dia tekan loceng bahaya tu? Ke yang tekan tu kena private? Ataupun general sahaja yang boleh tekan tu? Nampak tak? Dari sudut mungkinlah kan, kita bawa contoh yang senang macam ni, yang sempat saya fikirkan lah. Dari sudut menjaga keselamatan, semua kena jaga. Tapi dari sudut ketaatan, lainlah pula. Ataupun dari sudut mengeluarkan perintah, menggubal perintah agaknya, siapa dia? Tak bolehlah private yang menggubal perintah undang-undang, yang akan meletakkan undang-undang tu tahap general dan colonel agaknya. Okey, jadi mana paling tinggi sekali general lah kan. Lepas tu barulah pergi yang ke bawah. Okey, dari sudut mana lebih hebat, general lebih hebat, ni kedua, ni ketiga dan sebagainya. Tapi dari sudut nak menjaga kebajikan semua kena jaga. Itulah lebih kurang. Dari sudut hukum boleh diambil daripada semua. Dari sudut menjaga keamanan, semua bertanggungjawab. Boleh tak colonel ni dia kata, saya tak tekan loceng pun tak apa, bukan tanggungjawab saya. Tak, dia akan dibawa ke tribunal jenayah tentera. Nampak tak? Dia akan dikenakan, kenapa kau tak tekan? Kenapa awak tak tekan sedangkan awak tahu bahaya sedang mendatang? Masa saya bukan private, saya kenal. Memang kenal lagi teruk lagi lah kan hukuman dia. Okay, lebih kurang gitu yang kita cuba nak fahamkan. Boleh faham insya-Allah? Lebih kurang Okey. Bentuk-bentuk nasah tadi dah jelas, alhamdulillah. Okey, selesai. Jenis-jenis nasah pula ialah, boleh habiskan ke atau nak rehat dulu ke macam mana? Panas ke? Saya rasa okey je. Ada yang balik kan tak boleh tidur ke apa kan, tak boleh masak untuk suami kan, jangan marah saya lah kan. Suami hari ni suruh belilah kadang-kadang. Jenis-jenis nasah ialah melihat kepada dalil yang memansuhkan. Nasah boleh dibagikan kepada 4 bentuk. Quran, nasah Al-Quran. Contohnya ayat tadi, ayat musabarah tadi, ayat peperangan tadi kan, 1:10 dinasahkan kepada 1:2. Nasah Al-Quran dengan sunnah. Quran dinasahkan oleh sunnah. Pengarang kata saya belum dapat contoh yang sesuai baginya. Okey. Nasah Al-Quran dengan Al-Quran, sunnah dengan Al-Quran. Contohnya nasah menghadap Baitul Maqdis dengan, yang sabit dengan sunnah, dengan menghadap Kaabah yang sabit dengan
ayat Al-Quran. Okay, maknanya dulu kita ada tak jumpa ayat Quran Nabi SAW sembahyang hadap ke Baitul Maqdis? Ada tak dalam Quran? Cuba cari dalam Quran, ada? Tak ada kan? Yang ada ialah palinglah ke Masjid Haram. Sebelum tu paling ke mana? Dalam Quran ada tak? Cuba cek tengok dalam ayat mana tu. Baqarah kan? Saya pun tak tahu kat mana ayat tu, tapi ayat tu ialah qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kan mana tu? Kena guna Syekh iPhone juga lah sekejap. Jumpa ayat tu? Qiblatan. Itu saya tak tahu ayat apa tu kan. Kau tak tanyalah Syekh iPhone ni. Okey, Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sebelum tu mana? Dalam ayat ni ada tak sebelum tu? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Okey, cari yang lain saya tak jumpa juga. Jadi kat sini nasakh menghadap Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis ada dalam hadis-hadis Nabi. Bahawa Nabi menghadap Baitul Maqdis dan menjadikan semasa sembahyang dan menjadikan Kaabah di depannya. Tapi hadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Dia nak sangat dihadap supaya kiblat tu dihadapkan, diwahyukan supaya hadap Kaabah, bukannya Baitul Maqdis. Kerana Baitul Maqdis ni adalah kiblat orang Bani Israel kan. Jadi orang duduk semua nak mengatakan ni nak pergi hadap kiblat sana apa hal kan. Macam itulah lebih kurang jadi tension sebenarnya benda-benda gini. Jadi Rasulullah pun mengharapkan perkara tu. Ini turun ayat ni. Okay, tapi tak sebut pula ke mana. Jadi tetapi benda ni ada dalam hadis Nabi bahawa Nabi asalnya hadap ke Baitul Maqdis kan. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim juga bila dah pindah ke Madinah, dah hijrah ke Madinah, mereka masih lagi menghadap ke Baitul Maqdis sampai diarahkan ubah. Jadi Rasulullah pun ubah. Okay, dan para sahabat pun semuanya ubah kan, pusing masa solat tu, pusing semua kan ke arah Kaabah. Okay, itu ada dalam hadis. Okay, dan nasikhnya ayat yang dalil yang menasahkan ada dalam Al-Quran. Okay. Yang keempat, naskh Al-Quran, As-Sunnah dengan As-Sunnah. Ini banyaklah kan. Contoh-contoh kita dah baca tadi dan contoh lain. Wa nahaitukum 'anil ashribah fil aw'iyah. Dan aku pernah melarang kamu daripada minuman yang disimpan dalam bekas-bekas tertentu. Minumlah. Okey, fashribu, maka minumlah dalam apa sahaja bekas yang kamu suka. Cuma jangan minum minuman yang memabukkan. Okey, maksudnya dulu ada bekas-bekas yang Nabi larang. Antaranya ialah al-muzaffat yang dicatkan dengan tanah tar kan. Bukan tanah tar. Yang hitam tu apa? Dia panggil tar sendirilah kan. Maknanya bekas yang diletakkan tar untuk jadikan dia betul-betul kedap udara. Jadi bila masukkan jus dalam tu, simpan, jadi apa? Dia cepat panas, minum-minum mabuk. Dan mabuk tu penting untuk nak panaskan badan, nak bagi dia high sikit supaya nak perang senang kan. Okay? Jadi itu asalnya Nabi larang benda tu kerana bekas-bekas ini akan menyebabkan orang mabuk. Bekas labu kan, labu yang buang dalam tu, letak dalam ni, dia senang berapa dia panggil tu, pergerakan apa dia panggil lah, masalah sains tak kuat ni kan. Siapa boleh tolong sikit dia apa dia panggil? Fermentation. Pergolakan tu lah yang berlaku tu menyebabkan cepat nak jadi memabukkan. Okey, jadi asalnya terus tak boleh tak bagi. Tapi bila orang dah faham bahawa
Isu sebenarnya ialah memabukkan. Barulah minumlah kat mana-mana pun, yang penting jangan mabuk. Gunalah bekas apa pun, yang penting jangan mabuk. Tapi asalnya untuk pasal orang tak tahu kan, bila orang datang nak belajar sekejap 2-3 hari, bekas apa yang boleh guna? Bekas ini yang dengan tanah, bekas yang disalut tar, bekas daripada labu, bekas ini semua, itu tak boleh guna. Senang bagi orang faham kan. Tapi bila dah kemudian, saya larang tu, kenapa? Sebabnya ialah mabuk. Jadi sekarang ni gunalah bekas-bekas tu, sebenarnya bukan masalah bekas, masalah mabuk. Betul tak? Macam sekarang ni kan, boleh tak guna iPhone? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Pasal dalam iPhone ni banyak benda yang tak bagus. Bukan iPhone sajalah kan, smartphone. Kenapa tak boleh? Macam-macam benda kat sini. Jadi jangan bagi kat budak-budak ni. Tapi bila budak-budak tu dah besar sikit, long nak guna-guna lah. Dulu saya kata tak boleh. Tak boleh pasal masa dulu mangkak lagi kan. Sekarang dah kira, kamu sekarang ni dah kira dah tahulah mana betul mana tak betul. Ambil guna. Okey. TV kenapa tak boleh? Kerana kalau kita tahu yang ni boleh ni tak boleh, gunalah. Tapi kalau tak tahu tu, Ustaz saya nak beli TV, tengok cara dia ni, tak, bagi kamu haram TV ni. Pasal takut dia guna untuk tengok benda-benda yang tak elok. Itulah dia lebih kurang kat sini. Okey, dan hikmah an-nasakh akhir sekali ialah, pertama, memberi keutamaan kepada manfaat hamba-hamba Allah dengan pensyariatan perkara yang lebih bermanfaat untuk mereka dalam agama dan dunia. Okey, tujuannya ialah merealisasikan manfaat, maslahat untuk hamba-hamba Allah. Ini sebagai satu rahmat sebenarnya kepada kita semua kan. Diubah sesuatu untuk dapat manfaat. Okey, yang kedua, pengubahsuaian syariat sehinggalah ke tahap sempurna. Okey, ini benda biasa dalam kita nak melakukan sesuatu benda yang baru. Biasanya di peringkat permulaan tu dia ringan sikit. Okey, biasanya peringkat permulaan tu ringan sikit. Sampailah diubah-ubah jadi sempurna, sampai tak sempurna tak boleh ubah lagi dah. Okey. Tetapi tengok yang nombor 3 pula, menguji golongan mukallaf dalam kesanggupan dan keredaan mereka menerima perubahan satu hukum kepada hukum yang lain. Okey. Ini adalah nak uji, adakah dia sanggup nak ubah benda tu bila ada dalil. Okey, ataupun dia tak boleh, dia jenis yang dia panggil apa? Jenis degil kan. Okey, ini semua nak mengikis sifat-sifat tadi tu, sifat degil, sifat tak nak taat pada Allah, tak kan? Ubah. Okey. Dan yang terakhir sekali, menguji golongan mukallaf dalam perlaksanaan kesyukuran sekiranya nasakh itu kepada yang lebih ringan, dan kesabaran sekiranya nasakh itu kepada yang lebih berat. Kalau kepada yang lebih ringan, syukurlah, banyak bersyukur pada Allah kan. Dia maknanya nak mentahqiqkan, nak merealisasikan sifat syukur, ataupun nak merealisasikan sifat sabar. Okay, so ini antara hikmah nasakh. Hikmah ni kadang-kadang penting untuk kita, bukan hafal lah, tapi kita ingat. Ingat hafal tu sama lah kan. Tapi bila hafal tu orang rasa macam berat kan, tapi kalau ingat tak ada masalah kan. Okay, so kadang-kadang benda ni dia akan menyebabkan banyak persoalan yang orang timbulkan kepada kita, kita boleh jawab dengan hikmah-hikmah yang sebeginilah. Kenapa Allah suruh lawan 1 lawan 10 ni? Tak sayang pada makhluk ke? Tak, nak menguji kesabaran. Oh ya ke? Betul juga kan. Okay? Macam mahar kan, kahwin. Siapa yang pernah kahwin dulu kan? Mahar, kenapa dia letakkan mahar? Kenapa? Apa hikmah dia? Menguji bolehlah menguji kesabaran ataupun kesungguhan nak kahwin tu. Kan letak mahar kata 10,000. 10,000. Tapi tak apa, demi cinta kan. Bagi 20,000 pun tak apa. Contohlah kan, okey. Tapi pada masa yang sama hantarlah SMS, tak ada diskaun kan. Okey. So ini antaranya yang kita boleh tahu tentang nasakh. Penjelasan lebih detail banyak lagi dalam kitab-kitab lain, tapi saya rasa untuk tahap ni cukup. Dan kalau ada soalan mungkin boleh sikit, sekadar 3-4 minit. Lebih banyak hari ni ya, pasal semua senyap, nampak macam faham kan. Saya laju je lah kan.
Kalau tak faham tanya. Pasal saya bila cakap ni ataupun mengajar, saya rasa saya faham. Dan saya rasa bila saya faham, saya sangka baiklah pada orang yang mendengar pun macam faham semualah kan. Tapi kalau tak faham, tertanya. Ada apa-apa nak tanya? Ustaz, saya nak tanya pasal manik tu. Manik tu betul tak masuk dia Manik ni apa? Bab mana ni? Ha? Oh, manik. Okey, saya dah ingat manik tu. Sebut makhraj dia manik. Okey. Betul tak dia sebenarnya maksudnya yang saya faham adalah menghalang seseorang dari pelaksanaan hukum. Menghalang seseorang daripada pelaksanaan hukum. Boleh? Wujudnya perkara tu menghalang dia daripada melaksanakan hukum. Maknanya dia tak boleh melaksanakan hukum tu kerana ada manik, ada penghalang. Penghalang ni penghalang dari sudut hukum tu. Macam haid. Bila ada haid, cukup syarat dah semua. Maknanya syarat dia kalau tengok dia dengan suami dia semua cukup elok kan. Tapi dia sebabkan dia ada haid dan suami dia tak ada haid, memang tak ada haid lah kan. Maka dia tak boleh, dia dihalang daripada melaksanakan solat. Jangan suami dia kata qiyas, saya dikiaskan kepada kan, tak boleh. Abang dikiaskan kepada ayang ni, maka abang pun tak sembahyang juga. Tak ada gitu kan. Pasal apa? Pasal dia tak ada. Ini bab khas ni adalah untuk lelaki, untuk perempuan sahaja. Kadang-kadang dia belajar tu, dia saja nak amalkan benda tu. Ada lagi soalan lain? Macam pencegahan ni, Pencegahan Zainul Syariah, dari sistem ekonomi Malaysia, ekonomi kita dikuasai oleh bukan Islam. Jadi kerajaan mengamalkan konsep cukai kepada pedagang Muslim bagi mengelakkan ekonomi dikuasai oleh mereka. Mereka boleh menggunakan konsep. Saya rasa tak kot, yang tu lain. Pasal cukai ni bukan je untuk orang yang non-Muslim. Orang yang Islam pun kena juga. Itu konsep lain. Itu konsep kalau tengokkan lebih kepada pengurusan umat Islam. Cukai ni banyak jenis. Ada cukai yang memang haram ambil. Cukai yang tak ada sempena, tak ada kena-mengena, haram ambil. Contohnya, kan kita duduk kat jalan ni, kampung ni, orang nak lalu sini kan, kita tak sediakan apa-apa pun, tapi orang nak lalu sini bayar. Ni nak boleh cukai yang haram. Tak lalu sini tak boleh balik. Dia tak ada jalan lain, dia terpaksa lah bayar. Apa khidmat yang bagi? Tak ada apa pun. Ni tak boleh. Tapi kalau cukai-cukai yang macam kharaj dan sebagainya tu, al-usyur kan, 1/10 kharaj yang dilakukan di zaman Omar khususnya, dia buat benda tu atas satu khidmat. Dia buat terusan, siapa ambil sini, siapa lalu sini, terusan siapa buat? Dia buat. Ini jalan sedia ada. Saya sebut tadi tu, jalan memang jalan orang duk lalu. Tiba-tiba dia duduk situ dan dia pun duit tak ada ni, duduk situ je lah. Letak apa dia? Letak tol, tapi tol tu tak buat kerja. Kan? Kalau tol sekarang ni saya rasa buat kerja lah. Ada tanah runtuh, dia kena bersihkan. Ni tanah runtuh kau kat situ lah. Kan? Kan? Yang penting duit bagi. Jadi kita sebenarnya kena bezakan antara cukai dengan cukai. Masalahnya dalam bahasa kita, cukai, semuanya cukai. Dalam bahasa Arab dia ada al-muks, dia ada al-kharaj, ada saya sebut apa tadi? Al-muks, al-kharaj, al-usyur. Ini dibezakan oleh ulama kita. Tapi kita cukai. Itu bila orang yang mengenakan cukai, sahibul muksi finnar kan, sungguhnya orang yang mengenakan cukai itu dalam neraka, tidak akan cium bau syurga. Cukai yang macam mana? Cukai yang nama dia al-muks, yang diambil tanpa sempena, tanpa apa. Tapi kalau diambil kerana khidmat tertentu ke apa semua kan, namanya kharaj ataupun usyur dan banyak lagi sebenarnya, itu dah jadi hukum lain. So kadang-kadang orang yang nak faham hadis tu pun dia kena faham dalam konteks bahasa Arab. Dia tak boleh faham dalam konteks bahasa Malaysia habis. Dan itu antara kelemahan ustaz-ustaz lah kan. Kadang-kadang dia nak faham tu, faham kat Malaysia ni.
faham apa yang Nabi cakap tu dulu. Lepas tu barulah tengok adakah yang Nabi cakap tu ialah yang ini, adakah yang itu ialah yang ini, adakah yang itu yang ini. Ya. Jadi itu jawapan saya lah. Saya rasa dia yang tadi tu tak berkenaan dengan Sadduz Zari'ah. Itu berkenaan dengan pengurusan kerajaan. Okay, dan pengurusan kerajaan antara yang zaman Nabi pun dah ada dah. Tapi antara yang memantapkan lagi ialah, maknanya memantapkan maksud saya, banyak benda-benda berlaku pada zaman tu kan, pembukaan kota-kota Islam kan. Jadi bila zaman Nabi SAW, kota Islamnya Madinah. Ada kota Islam lain? Ada tak? Khaybar, lepas tu sikit lah. Lepas tu Mekah. So yang lain-lain tu sikit-sikit lah kot agaknya. Tapi dalam zaman Abu Bakar makin mengembang. Zaman Umar sampai ke Rom, sampai ke Farsi kan. Jadi nak sampaikan surat macam mana? Nak kira macam mana? Zaman Rasulullah tak ada masalah kira. Ramadan datang lah, Ramadan, benda simple. Tapi bila sampai ke zaman Umar, Ramadan kena datang. Ni Ramadan mana ni? Itu yang keluarnya tahun hijrah. Siapa yang buat? Umar yang buat. Okey, ayo, bukan Ramadan lah, dia ada satu bulan lah kan. Yang bulan yang mana yang kamu maksudkan ni? Bulan yang sebelum ni ke? Bulan yang akan datang ke? Satu lagi ke? Mana satu? Jadi bincang macam mana nak letakkan kaedah sejarah atau tarikh ataupun hari bulan. Itu yang letakkan pada hijrah, iaitu amalan yang perbuatan terhebat dalam Islam, hijrah, bukannya maulid ataupun kelahiran Nabi kan. Kenapa Umar tak pilih maulid Nabi? Kenapa Umar tak pilih hari Ghari Hira, tahun apa? Tahun yang di mana Nabi dapat wahyu pertama. Kenapa pilih hijrah? Kerana hijrah tu pemisah antara kan Islam dengan kufur. Okay? So itu konsep-konsep tu ada dalam siapa yang rajin lah, siapa yang rajin carilah benda tu kan, pengurusan dalam sistem khilafah, sistem nubuwah dan juga sistem khilafah. Kenapa yang Nabi buat? Idarah pengurusan Nabi macam mana? Dia bukannya duduk relax gitu tak. Dia akan letakkan keliling kota Madinah ni ada patrol. Bukan petrol station, patrol maknanya ni peronda. Ada peronda, bukannya kita dah ingat relax, tak ada benda. Zaman Nabi kan senang, tak ada buat apa. Tak, zaman Nabi lagi kritikal. Zaman kita paling kurang boleh tengok detect ni ada orang nak datang ramai kan. Zaman Nabi macam nak tahu belakang bukit ni ada musuh, tak tahu. Sebab kena ada polis dia yang lalu. Nabi keluarkan arahan. Jumpa Sumamah, bunuh dia. Dia dengar Sumamah, okey, no problem. Keluar, patrol ni pun keluar, polis peronda keluar, tangkap seorang ni. Sumamah tangkap, letak dalam masjid, ikat. Kenapa tak bunuh? Kenapa? Pasal dia mana ada YouTube zaman tu. Maknanya dia tak tahu Sumamah bin Usal. Kami tahulah nama tu, kami tahu jahat dia macam mana, kami dah dengar dah. Tapi rupa dia kami tak tahu. Dia tak ada YouTube, dia tak ada macam kita sekarang ni, kita sebarkan ni penjahat ni, sebar. Oh, tengok ni, aku nampak ni, ambil gambar bagi ke polis pula kan. Zaman tu tak ada. Dia tak tahu pun yang sebelah dia, itulah dia sebenarnya penjenayah yang paling dia kehendaki. Dia tangkap tu, letak dalam ikat dalam masjid lagi. Sepatutnya bunuh terus, sepatutnya pancung terus. Tak buat, kenapa? Pasal tak tahu. Ini bahaya tu kan. Jadi bila Nabi nampak Sumamah, dia orang sahabat pelik Sumamah patut bunuh lama dah kan. Tapi itulah sebab dia masuk Islam, duduk kat masjid 3 hari. Okay? So sistem pengurusan tu sebenarnya cantik, memang cukup cantik kan. Masuk zaman Abu Bakar, zaman Abu Bakar dia lebih kepada ketegasan. Tapi zaman Umar tu lebih kepada nak penstrukturan semula. Al-Barid, iaitu pos. Zaman siapa? Zaman Umar kan. Nak hantar surat, nak hantar ke Muawiyah yang duduk kat sana tu, takkan, macam mana nak hantar surat? Macam mana nak pergi cepat? Okey, hantar surat ni, pergi hantar surat ni. Dia pun hantar bawa kuda dia kan. Dia seorang dia letih rehat dulu kan. Lama paknya dia panjang kan. Jadi fikir-fikir balik, tak kena cara ni. Dia kena ada barid, berapa kilometer, berapa mile, berhenti bagi pada pos yang seterusnya. Laju pula jadi. Pasal ni kuda baru, orang baru, kuda baru. Jadi dia letakkan had tu sampai sini saja. Kuda ni sampai tahap ni dia kena rehat. Kalau lepas tu dia akan jadi sambil lewa. Dia tak boleh lah kan. Bagi kuda lain pula. Okey, cepat sampai.
Ya, dan seterusnya lah. Memang hebatlah kalau boleh baca begitu. Ada sebenarnya, tapi dalam bahasa Indonesia mungkin ada juga. Saya rasa pasti ada kot. Carilah kan pengurusan Omar ke, manajemen Omar ke, satu tesis doktor ataupun PhD kat Arab Saudi ataupun kat negara Arab. Memang hebatlah kalau siapa boleh cari tu. Memang daripada situ kita boleh jelaskan sebenarnya kehebatan Islam. Nak kembalikan semula kan. Ya. Lagi soalan lain kalau ada? Ustaz, isteri tu dia boleh tauriah suami dia tak? Atau suami dia boleh tauriah isteri dia tak? Isteri boleh tauriah suami atau suami boleh tauriah isteri, boleh je. Boleh, tak ada masalah. Tauriah ni sebenarnya dia banyak fungsi dia. Bukan fungsinya semata-mata untuk nak dalam kurungan tu menipu, tak kan. Maknanya nak menipu, tak boleh menipu, kita tauriah tak. Kadang-kadang tauriah ni dalam bergurau pun boleh juga. Tak ada masalah. Bergurau tauriah boleh. Dan itu pun banyak yang Nabi buat, bergurau menggunakan tauriah. Ya, Rasulullah peluk sahabat dia seorang kan. Siapa nak beli hamba ni? Kita mana boleh, kan, kalau dari sudut undang-undang, kita tak boleh mengatakan pada orang yang merdeka hamba, slave, hamba abdi. Tak boleh. Tapi Nabi gurau, peluk seorang sahabat dia, siapa nak beli hamba ni? Kawan ni nak marah, ni Rasulullah, tak apa habis. Kan? Rasulullah biarlah. Kan, tapi dia balas balik, wahai Rasulullah, kalau jual aku tak rugi kau, tak ada orang nak beli. Dan Nabi jawab balik, tetapi engkau di sisi Allah level tinggi. Ya. Seorang perempuan kan datang kan, tanya kan, boleh tak saya, orang tua macam saya masuk syurga? Nabi nak bergurau dengan dia kan. Nabi kata, dalam syurga tak ada orang tua. Dia pergi menangis kan. Dia panggil balik kan. Tak, kau akan masuk syurga kan, dan kau akan jadi muda kembali. Pasal dalam syurga umur sekitar 35 kan, 35 tahun lebih kurang. Ya. Ada seorang, bila saya sebut benda ni, ada seorang tu dia kata, Ustaz, saya dengan mak saya dua-dua 35. Kan, dia pelik kan. Sama 35 kan. Kata dah Allah cakap cerita nak macam mana? Kata, mami tengok kan, nanti kita sama umur nanti kan. Saya tak apalah, yang pentingnya benda-benda tu dia sebenarnya akan maklumat-maklumat ni kan. Dia akan sebenarnya menambahkan lagi lah kita punya kefahaman terhadap satu perkara tu. Okey. Jawab ke soalan tadi kan, boleh sebenarnya, tapi tauriah ni satu syarat dia, jangan selalu. Bila diperlukan untuk bergurau, ya. Bila diperlukan untuk selamatkan diri, ya. Tapi jangan selalu suami tu nak selamatkan diri je. Itu tak payahlah. Cakap betul-betul lah kan. Cakap betul-betul, meeting dengan siapa cakap lah. Betul tak? Meeting dengan ustaz ke, meeting dengan ustazah ke, cakap betul-betul. Okay. Selesai masalah kan. Tapi kalau Syekh meeting dengan ustaz, tiba-tiba pasal apa, benda dia sebut ustaz, dalam hati dia zah. Tak? Dia cakap kat bini dia, meeting dengan siapa? Meeting dengan ustaz, dalam hati dia zah. Kan? Letih lah macam tu kan. Kita cakap betul-betul, mesti dengan ustazah. Kenapa? Pasal tak tahulah, pasal apa tu cerita sendirilah kan. Tapi yang pentingnya ialah jangan selalu sangat tauriah ni. Tauriah bila diperlukan bergurau, selamatkan diri, ataupun itulah antaranya. Mungkin nak selamatkan orang boleh juga, antaranya selamatkan orang. Okay? Imam Nawawi kata kalau tauriah itu akan menyebabkan seseorang selamat, maka buatlah tauriah. Ada orang nak bunuh dia, ada di sini tak? Cari ya. Kita tak kata dia ada. Cari ya. Dia tengok kita, tak puas tak cari. Kalau kadang-kadang orang pemikiran macam tu kan, kita kata jangan masuk. Dia nak masuk. Masuk. Kan? Masuk tengok. Dia tak payah. Dia tengok muka kita pun macam betul lah, dia biarkan. Okay? So kadang-kadang benda tu boleh membantu. Jadi itu barulah boleh tauriah. Okay? Lebih baik, saya rasa lebih baiklah musarahah kan, dengan suami isteri. Jangan banyak-banyak sangat tauriah kan. Banyak masalah bila tauriah ni. Okey. Saya pendapat kata tiada rahsia antara suami isteri tu, kenapa? Rahsia antara suami isteri, ada benda boleh rahsia. Boleh rahsia. Tapi ada benda yang dia masalahnya ialah kita kena tahulah apa yang boleh rahsia, apa yang tak boleh rahsia. Contoh saya bagi kat sini, bila para ulama kita ditanya tentang, katalah suami tu pernah buat salah, dia pernah buat salah, adakah semua kesalahan sebelum dia kahwin dia kena beritahu kat isteri dia? Isteri pula, semua kesalahan sebelum dia kahwin kena beritahu kat suami dia? Tak perlu. Cukup taubat dia dengan Allah aja.
Faham tak? Dia terlanjur ke apa ke, contohlah kan, cukup taubat dengan Allah, tak perlu pun cakap. Tapi kalau bab dakwah ke apa, nak rahsia buat apa kan, cakap lah kan. Dia pergi ni nak dakwah pada grup sekian-sekian kan, pergi nak dakwah pada orang tu. Tengok ni nama siapa ni, pelik ni kan. Kan ni dakwah, dia sedang bertanya soalan, saya jawab lah. Nanti kan takut dia faham, dia nak faham lah kan. Orang isteri biasa dia takut suami dia tu je kan. Tahu dah tu apa kan. Cakap betul-betul selesai lah. Dia duduk tak ada apa pun, dia orang biasa tak kenal. Tengok last sekali lah pergi ke Thailand je kan. So berhati-hatilah benda tu. Lebih baik kita bercakap terus terang. Okey. Okey, selesai kot insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih al-kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.